Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas keizinannya untuk dapat kita menyambung semula bagi tadabbur menerusi surah Al-Waqi'ah. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk untuk ayat yang ke-81. Dan saya akan bacakan daripada ayat 81 sehinggalah kepada ayat yang ke-87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum dan terjemahan daripada ayat yang ke-81 sehinggalah kepada ayat 87 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mafhumnya pada ayat yang ke-81. Patutkah kamu wahai golongan yang kufur ingkar kepada hari kiamat bersikap sambil lewa terhadap keterangan-keterangan ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan peringatan kepada kamu pada ayat 80 itu sebagai ganti sebahagian daripada nasib kamu daripada kamu bersyukur di atas ajaran daripada Al-Quran tersebut. Ayat 83. Maka alangkah eloknya kalau semasa roh seseorang daripada kamu saat apabila ia sedang berhadapan dengan kematian telah sampai di kerongkongannya pada ayat yang ke-84. Sedang kamu pada masa itu berada di sekeliling mereka yang hendak mati dan kamu menyaksikan keadaan orang yang hendak mati tersebut. Nenek buat nak kena kempang. Ayat 85. Mana bakul tu? Oh, masuk beg Dan dia. kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat apa yang dilihat oleh orang yang sedang berhadapan dengan kematian itu. Ayat 86. Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai? Maknanya kamu tidak berada di dalam kekuasaan Allah di waktu kamu berhadapan dengan kematian tersebut. Ayat 87 yang terakhir. Kamu kembalikan roh itu kepada keadaan sebelumnya jika betul kamu adalah orang-orang yang benar. Maknanya Allah mencabar mereka supaya mereka kembalikan roh ke dalam jasad jika mereka itu adalah orang-orang yang benar
tidak percaya dan mengimani kepada hari kiamat atau kepada kebangkitan hari kiamat. Baik. Jadi daripada ayat 81 sehinggalah kepada ayat 87 yang saya bacakan tadi, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan sikap golongan orang-orang yang kufur ingkar dan mereka yang berpaling daripada 3 perkara. Yang pertama adalah mereka yang mendustakan dan mengingkari akan peringatan ayat-ayat Allah daripada Al-Quranul Karim. Maknanya mereka adalah golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran dan mereka tidak mahu menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan dan panduan dalam hidup mereka. Yang kedua, ayat ini Allah membicarakan berkenaan dengan Apa kita ni? keadaan dan gambaran golongan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan gambaran sifat golongan orang-orang yang mendustakan hari kiamat, iaitu apabila mereka berhadapan dengan saat kematian, apakah mereka masih mendustakan hari kiamat itu. Jadi Allah berbicara tentang golongan orang yang mendustakan hari kiamat selain daripada golongan orang-orang yang mendustakan ayat Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan pada ayat yang kita bacakan tadi, iaitu keinginan golongan orang-orang yang kufur apabila ia berhadapan dengan saat kematian. Yang terakhir Allah ceritakan apakah keinginan yang diinginkan oleh orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasulnya apabila saat ia berhadapan dengan kematiannya. Baik. Jadi kita kembali pada ayat yang ke 81. Ya. Baik. Pada ayat yang ke-81, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita salah satu daripada sifat golongan orang-orang yang kufur ataupun golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan sifat yang disebutkan pada ayat ini, iaitu sifat dihanah. Yang Allah sebut perkataan mudhinun, dihanah. Sifat dihanah ini adalah merujuk kepada sifat iaitu orang-orang yang sambil lewa, orang-orang yang tidak mahu mengambil pengajaran atau sikap orang yang bersikap sambil lewa ataupun acuh tidak acuh terhadap keterangan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi Allah Ta'ala berbicara berkenaan dengan sikap manusia yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak diambil padanya pengajaran atau sebagai sesuatu sikap sambil lewa terhadap pengajaran-pengajaran daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu yang pertama Allah Ta'ala sebut. Jadi ayat ini menegaskan dan memberikan pengajaran kepada kita bahawasanya larangan daripada berpaling atau tidak mengambil pengajaran terhadap isi kandungan ayat Al-Quranul Karim, kerana ia adalah termasuk daripada perbuatan orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahawasanya orang-orang yang suka bersikap sambil lewa atau enggan untuk mengambil pengajaran atau penghayatan daripada Al-Quran
sebagai panduan atau peringatan dalam hidup mereka, maka ia adalah termasuk daripada perbuatan-perbuatan orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat sini kewajipan kepada orang-orang yang beriman khususnya supaya mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab panduan dan peringatan untuk mereka mengambil pengajaran daripada isi kandungannya sebagai suatu panduan di dalam kehidupan mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pada ayat yang kita bacakan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya sikap orang-orang kafir yang mempersendakan Al-Quran apabila diperdengarkan Al-Quran itu kepada mereka. So pada ayat yang ke-81 ini juga, perkataan tudhinun yang Allah Ta'ala gambarkan di dalam ayat Al-Quranul Karim ini adalah merujuk kepada sikap mereka yang mempersendakan Al-Quran apabila ayat Al-Quran atau peringatan daripada Al-Quran disampaikan kepada mereka. Sebab tu Allah Ta'ala mencela dan mengejek mereka dengan berkata, afabihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah patut akan cerita pengajaran peringatan Al-Quran ini untuk mereka mempersendakannya. Baik. Jadi pada ayat ini memberikan pengajaran kepada kita yang kedua, mempersendakan ayat-ayat Allah dan mempersendakan Al-Quran atau agama dan syariat, ia adalah perkara yang membawa kepada kufur dan ia juga termasuk daripada sifat dan perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang kedua daripada ayat yang ke-81. Baik. Dan yang ketiga, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah. Tidak memberikan hidayah dan tidak memberikan petunjuk kepada golongan yang pertama yang tidak mahu menerima petunjuk Al-Quran atau yang mendustakannya, dan yang kedua tidak memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka yang mempersendakan atau memperolok-olokkan Al-Quranul Karim. Maka kalau kita lihat dari sudut tafsir ketika menafsirkan ayat 81 ini, ayat ini menegaskan mereka Allah panggil golongan mudhinun merujuk kepada golongan yang dijauhkan daripada petunjuk Allah kerana sikap mereka berpaling daripada menerima petunjuk Quran, dan yang kedua kerana sikap mereka yang suka mempersendakan peringatan-peringatan daripada Al-Quranul Karim. Itu adalah pengajaran yang ketiga daripada ayat yang ke-81. Baik. Kemudiannya kita lanjutkan pada ayat 82. Pada ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita Allah katakan, iaitu sedangkan Al-Quran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini ya, adalah merupakan suatu rezeki, ya, suatu rezeki yang sepatutnya mereka syukuri, bukan mereka kufuri. Allah kata wataj'aluna rizqakum, dan mereka menjadikan rezeki yang Allah beri kepada mereka. Rezeki itu apa dia? Rezeki itu merujuk kepada Al-Quran dan petunjuk Allah
melalui Al-Quran itu. Maka pada ayat yang ke-82 ini menggambarkan kepada kita iaitu sikap ataupun perbuatan kufur nikmah. Ayat ini menunjukkan kepada kita sikap manusia yang suka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia yang suka kufur terhadap nikmat Allah taala. Bagaimanakah manusia mengkufuri nikmat Allah taala itu? Manusia mengkufuri nikmat Allah taala itu dengan 3 cara. Berdasarkan Al-Quranul Karim. Yang pertama, mereka mengkufuri nikmat Allah Ta'ala itu dengan mendustakannya. Sebagaimana dalam ayat ni Allah kata tukadzibun. Mereka mendustakan nikmat Allah. Dalam surah Ar-Rahman pun Allah Ta'ala ada menyebutkan berulang-ulang kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana satukah yang kamu ingin dustakan? Baik, bagaimana sikap manusia mendustakan nikmat Allah? Apa maksud mendustakan nikmat Allah? Mendustakan nikmat Allah tu termasuk daripada kufur nikmat lah. Iaitu apabila manusia meyakini atau mempercayai ada Tuhan selain Allah yang memberikan nikmat pada mereka. Itulah mendustakan nikmat Allah. Seperti mana orang-orang musyrikin meyakini bahawasanya berhala yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah yang memberikan mereka rezeki, kesihatan, afiat, kesembuhan, kekayaan, anak pinak dan sebagainya. Itu mendustakan nikmat Allah. Termasuk dalam mendustakan nikmat Allah itu adalah dengan cara apabila mereka itu menolak dan juga mengingkari nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ini pun termasuk perbuatan mendustakan, seperti mana mereka mendustakan nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, atau mendustakan Quran dan kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Kerana perutusan rasul dan kitab-kitab Allah Ta'ala itu ianya juga termasuk di antara rezeki atau nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala yang wajib untuk disyukuri. Sebab itulah kalau kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala ada menyebut Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab, yakni Quran. Maka ia merujuk pujian kerana penurunan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu merupakan suatu rezeki daripada Allah yang berupa petunjuk dan panduan serta pedoman dalam kehidupan manusia. Baik. Kemudiannya, cara yang kedua, manusia mengkufuri nikmat Allah selain mendustakannya adalah dengan cara yang disebutkan tabdil. Yang pertama, takdzib, mendustakan. Yang kedua, namanya tabdil, menukarkan. Kalau kita baca dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Allah menyatakan, tidakkah kamu melihat manusia yang telah menukarkan nikmat Allah itu dengan kekufuran. Allah guna perkataan tabdil, menukarkan. Apa maksud ayat ini? Iaitu kufur nikmat itu adalah apabila manusia menggunakan nikmat yang Allah berikan itu
apa saja nikmatlah. Lalu mereka tukarkan nikmat itu menjadi kufur. Maksud menukarkan itu menjadi kufur adalah mereka gunakan seluruh nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu untuk menambahkan kekufuran dan kederhakaan dan kemaksiatan mereka. Dia seperti istidraj. Maksudnya dia gunakan kuasa ke kesihatan, dia ke masa, dia ke harta, dia ke untuk menambah-nambahkan lagi kekufurannya pada Allah, menambah-nambahkan lagi keingkaran dan mengajak manusia kepada kufur dan menghalang manusia kepada tauhid dan iman. Yang terakhir, yang ketiga, manusia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara yang disebut sebagai menyalahgunakan nikmat tersebut pada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dia guna nikmat tadi untuk kufur dan untuk maksiat. Yang ini pula dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tadi iaitu pada jalan yang salah. Pada jalan yang salah. Ini dipanggil sebagai tadlil, iaitu dia menggunakan apa saja nikmat Allah Ta'ala, umpama orang yang guna nikmat Allah Ta'ala untuk berbuat ketaatan atau untuk berbuat kebaikan, tapi ketaatan dan kebaikannya itu bukanlah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan itu juga merupakan perbuatan kufur nikmat. Seperti orang yang berbuat ibadat, tapi ibadat yang dia buat itu bukan daripada apa yang Allah perintahkan, bukan apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Ini juga perbuatan kufur nikmat. Jadi kufur nikmat tu ada 3. Yang pertama, saya ulangi, iaitu dia gunakan nikmat tersebut untuk mendustakan. Mendustakan siapa pemberinya, mendustakan ganjaran di sisi Allah, habuan di sisi Allah, janji Allah dan seumpamanya. Yang kedua, menggunakan nikmat itu menambahkan kufur dan maksiatnya. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu adalah dengan tujuan selain Allah walaupun dalam kebaikan. Baik. Kemudian yang kedua, pengajaran pada ayat 82 yang boleh kita ambil ini juga, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kewajipan mensyukuri. Kewajipan mensyukuri di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah dan menjauhi kufur kepada nikmat Allah. Ya. Mensyukuri nikmat bukan mengkufuri nikmat. Ya. Baik. Kerana orang-orang musyrikin dulu apabila setiap kali Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada mereka, mereka akan berkata, kita telah dikirimkan hujan oleh bintang sekian dan sekian, oleh planet sekian dan sekian. Begitulah bagaimana mereka mendustakan nikmat Allah, ataupun mereka itu menukarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita sebut tentang syukur di atas nikmat Allah, mensyukuri di atas nikmat Allah hukumnya adalah wajib. Ya, wajib mensyukuri nikmat Allah. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut di dalam Al-Quran, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar beribadah atau menyembah Allah. Jadi Allah letakkan syarat dekat situ, jika benar kamu ini
taat pada Allah, beriman pada Allah dan juga mengesakan Allah, maka atau mengabdikan diri pada Allah, maka hendaklah kamu mensyukuri di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu syukur itu kata para ulama, syukur, kata Ibnu Qayyim, syukur itu menjadi nikmat itu, minta maaf, nikmat itu berhubung dengan syukur. Setiap nikmat dia akan mengalir dengan bersyukur, dan syukur akan menambahkan nikmat. Maka oleh kerana itu, syukur dan nikmat ini dia tidak boleh terpisah antara satu dengan yang lain. Kerana Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya dengan melalui syukur. Bila orang bersyukur, nikmat tu akan disalurkan melalui kesyukuran, dan kesyukuran pula akan menambahkan lagi nikmat tersebut, dan Allah tidak akan memutuskan nikmat kepada hamba-Nya sehinggalah hamba-Nya memutuskan kesyukuran kepada Tuhannya. Ingat, bukan Allah yang memutuskan nikmat daripada kita, tetapi kitalah yang terlebih dahulu memutuskan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebab itulah bersyukur ini pun sifat para nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga bersifat syakir atau syakur, ya, kerana Allah bersyukur dalam mengganjari amalan hamba-hambanya, sekalipun amalan itu terdapat kekurangan dan juga terdapat kesalahan padanya. Baik, kemudian syukur itu dibahagikan kepada 3. Yang pertama, syukur bil qalb, syukur dengan hati. Sama ada dengan beriman, meyakini, mengimani, itu syukur dengan hati. Redha dan sebagainya. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, iaitu memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, dan tidak memuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukur dengan jawarih. Jawarih ini adalah merujuk kepada panca indera. Batang tubuh kita, seluruh jasad kita adalah untuk menunaikan dan menyempurnakan suruhan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pada ayat 83, setelah Allah Taala menyebutkan tentang sikap mereka terhadap peringatan Al-Quran, dan Allah Ta'ala menyebutkan lagi sikap mereka yang kufur dan mendustakan nikmat-nikmat Allah, sama ada Quran atau nikmat yang selainnya. Kemudian Allah bawakan pada kita ayat 83, iaitu bagaimana saat gambaran orang-orang yang kufur itu dikala mana berhadapan dengan kematian. Maknanya bila sampai peringatan Allah sebagai penamat dalam kehidupan mereka yang akan mengakhiri kehidupan mereka, maka pada ketika itulah kita akan melihat bagaimana orang-orang yang kufur ini mereka mulai insaf, dan mereka ingin kembali ke dunia dan ingin bertaubat dan beriman kepada Allah SWT. Baik, kita kembali pada ayat 83. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita pada ayat yang ke-83 ini.
Allah Ta'ala sebut iaitu keadaan apabila nyawa telah sampai di kerongkongan. Ya, maknanya apabila roh itu telah sampai ke bahagian halqum. Halqum ni dia merujuk kepada anak tekak kita ni lah. Ya, dia berada di antara pertengahan di leher kita. Itu disebut sebagai halqum. Ya, baik. Allah Ta'ala menyebutkan, kenapa Allah bawakan ayat ini kepada kita? Kerana ayat ini nak memberitahu kepada kita bahawasanya yang pertama pengajarannya, selain daripada Al-Quran yang menjadi peringatan kepada manusia yang Allah sebut pada ayat awal yang kita dah bincangkan tadi pada ayat 81, apabila orang-orang musyrikin mempermain-main dan mempersendakan Quran, Allah peringatkan pada manusia, peringatan yang terakhir Allah berikan pada mereka yang dapat menginsafi mereka supaya kita juga sebagai orang beriman menjadikan perkara ini sebagai termasuk dalam peringatan dalam hidup kita, iaitu kematian. Iaitu kematian. So ayat 83 Allah Ta'ala menerangkan kematian adalah merupakan peringatan dan pengajaran yang besar. Salah satu daripada bentuk peringatan dalam kehidupan manusia antaranya adalah merupakan mengingati kematian. Kerana kematian itu sendiri adalah merupakan salah satu daripada peringatan. Ini sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi sebaik-baik peringatan bagi manusia. Ya, cukuplah peringatan itu menjadi cukuplah kematian itu menjadi sebaik-baik peringatan bagi manusia. Samalah juga Allah Ta'ala sebutkan di dalam suratul Qiyamah pada ayat 26 sehingga ayat 30, Allah Ta'ala kata, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Allah Ta'ala menyebutkan, katakanlah sekali-kali tidak apabila nyawa kamu telah sampai di taraqi. Kenapa dipanggil taraqi? Sebab kita selalu bila berkumuran, kalau ada benda tersekat kan, kita akan buat bunyi itu, maka itu dia panggil taraqi. Ini kerongkongan lah. Maka pada ketika itu, manusia akan insaf dan manusia akan sedar dan mereka ingin kembali ke dunia untuk beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Maka sebab itulah ayat ini memperingatkan kepada kita bahawasanya selain daripada peringatan daripada Al-Quran, Al-Quran juga menyampaikan pada kita tentang panduan dan pengajaran tentang kehidupan selepas kematian. Antara peringatan daripada Al-Quran adalah memberikan peringatan dan pengajaran kepada manusia selepas kematian mereka. Selain daripada kita sebagai manusia, orang beriman khususnya, menjadikan kematian itu sebagai satu peringatan, bahkan Quran yang merupakan kitab peringatan juga memperingatkan manusia tentang kehidupan selepas kematian atau kehidupan di barzakh dan di hari kiamah. Dan kehidupan ini pula didustakan atau tidak dipercayai atau tidak diimani oleh orang-orang musyrikin kerana mereka
tak percaya dan tak beriman pada hari kiamah. Jadi bila nyawa mereka dah sampai di kerongkongan, di kala itu mereka barulah hendak membenarkan, mempercayainya. Baik. Pengajaran yang seterusnya pada ayat 83 ini menerangkan kepada kita, iaitu menjelaskan kepada kita bahawasanya tidak diterima dan tertutup seluruh pintu amalan dan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sebut ayat 83 ini? Kerana nak memberi peringatan kepada manusia yang dahulu di dunia mereka mendustakan, mengkufuri, mengingkari, memperolok-olokkan, mengejek dan sebagainya. Apabila nyawa mereka sampai di kerongkongan, di kala itulah mereka insaf, nak beriman, nak bertaubat, nak buat amal soleh dan sebagainya. Namun segala pintu keimanan, pintu amalan dan pintu taubat telah tertutup. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda menyatakan bahawasanya at-taubatu tuqbalu mugharghir atau kama qala. Sesungguhnya taubat itu akan diterima oleh Allah Taala selama mana nyawa manusia belum sampai di kerongkongannya. Bila nyawa dah sampai di kerongkongan, maka tiada lagi taubat, tiada lagi iman, tiada lagi amal. Maka dekat sinilah ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala memberi ancaman dan peringatan yang keras kepada mereka yang memain-mainkan peringatan Quran yang cerita tentang hari kiamat, yang cerita tentang bekalan menuju kematian, supaya mereka segera beriman dan bertaubat pada Allah sebelum nyawa mereka sampai di kerongkongan. Ya? Inilah ayat yang sangat menggetarkan dan menakutkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar-benar ingin mengambil pengajaran. Sebab tu dalam riwayat Ibnu Abbas, ini bukan hadis Nabi tapi riwayat kalam daripada Ibnu Abbas, ada riwayat mengatakan setiap anak Adam mereka memiliki dua pintu di langit Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pintu nuzul, yang kedua adalah merupakan pintu su'ud, pintu naik, satu lagi pintu turun. Adapun pintu turun adalah pintu rezeki. Pintu rezeki dan pintu ujian Allah. Jadi bila nyawa anak Adam sampai di kerongkongan, berlakulah dua kejadian. Yang pertama, tertutuplah pintu turun, yakni rezeki dan ujian ke atasnya. Itulah ujian yang paling akhir bagi manusia. Ujian paling akhir bagi manusia di dunia lah maksudnya. Ujian paling akhir bagi manusia di dunia berakhir dengan kesakitan kematian. Lepas habis je, pintu turun itu sudah tertutup. Namun sebelum pintu turun itu tertutup, rezeki kita pun dah tak ada. Bila kita mati, semua rezeki harta-harta kita dah pindah kepada anak beranak kita, kerabat kita. Tapi dalam masa yang sama, pintu naik juga akan tertutup. Pintu naik tu adalah merujuk kepada pintu amal, pintu taubat dan pintu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang seterusnya. Ya, iaitu pada ayat yang berikut.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ustaz Ha. lebih gitu ke? Ustaz. Ustaz keluar dah keluar. Mungkin Mungkin phone bateri masuk dia habis kot. ataupun call masuk tu. Saya- Macam last week. Last week kan dia macam tu gak. Tiba-tiba dia keluar. Tapi Tiba-tiba ada orang record. Ada record tu. yelah. Duk record lagi. Bateri Ha. habis. Stay Bateri record. habis. Saya kata bateri habis. Saya, Bateri handphone dia. saya ingat selain kat rumah saya pasal pagi ni ada orang report kata dia orang punya Unify ada problem. Ada. Orang pula yang Ustaz. bertanya jadi. Itulah Ustaz terkeluar diam gitu. Tiba-tiba diam. Itulah pasal kita Baik. pun diam lah. Iyalah. Dah left dah tu. Lah, dia ada left dah tu. Itulah. Itulah. Oh ingat ke Datin Sri pergi Melaka? Tak Tak. Muar lah. Muar dia orang pergi muar. Muar, yes. Ini Ah, dia orang kat tak. Melaka. Wow. Muar. Apa Orang- ni? Orang TJK. Melaka cakap. Dia Orang kena- Melaka. orang Melaka Itulah cakap, Melaka. Wow. Gila. Gila Melaka. Ya. Ah, Ya, itulah, Datuk Tu Sri. lah, Datuk Sri kata saya- gila Melaka ke? Ya. Saya orang Tanjung Keling. Dia orang tanya keling. Oh, Orang Pantai Puteri. Oh, dah tukar dah Pantai Puteri tu dah Keling dah Pantai Puteri. Ah, Ya, dulu Tanjung Keling, Tak, sekarang ni tak, Pantai Puteri. Tanjung Apa dia? Tanjung Keling sensitif tak boleh pakai Keling. Tapi banyak sejarah. Banyak sejarah. Dah berzaman dah kita pakai tiba-tiba sensitif pula. Alah, Itulah pasal. ngada-ngada dia, Keling. Malu nak panggil Keling. Apa nak malu? Dia main Keling. Nama orang Melaka ramai Keling. Nama Pak Cik tu Keling. Betul. Keling. Macam atuk saya hitam. Ini betul. Moyang saya hitam. Datuk Sri punya Pak Ngah keling. Tak ada hal pun nama Keling. Orang Melayu nama Keling. Ya, Ni Keling ngada-ngada. Ya, Oh, gila. Siapa Gasak lah dia. yang tak nak. Anwar takut sangat sampai minta maaf apa benda. Perdana Menteri takut pui. Malu takut dengan Keling. Keling kan kuat bukan sokong dia pun. Kena sabar. Kena sabar. Datuk Sri. Sabar je lah. Sabar je lah. Sabar je lah. Tak Jangan- sabar je Anwar. Jangan sabar tak apa, janganlah habau. Tak habau Anwar tu. Tak guna. Sampai. Ada. Tak ada lah tu Ustaz tak masuk dah tu rasanya. Itulah. Ustaz kena standby selalunya.